Baik, insya-Allah kita mula. Kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insya-Allah. Ya. Saya tengah adjust position. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Bismillah. Alhamdulillah. Pertama sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul dan sama-sama kita berada dalam satu majlis untuk kita ingat memperingati. Alhamdulillah, kita mahu merasakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan perkara-perkara yang dosa, kehinaan, tapi Allah beri kita peluang pada hari ini untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan alhamdulillah Allah memberikan peluang ini sebenarnya ialah untuk kita sentiasa bertaubat kepada Dia, membersihkan diri Dia. Dan sebab itulah kita mari sama-sama kita mentajdidkan iman kita, mentajdidkan syahadah kita, supaya mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati majlis kita ini dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat taufik mengamalkan apa yang kita bincangkan. Jadi kita bersyahadah 3 kali. Yang pertama, kita baca, kita memperkuatkan keyakinan kita pada Allah. Tidak ada yang kita utamakan dalam hidup kita, tidak ada yang kita lebih pentingkan, lebih kita jadikan sebagai satu kita kata sumber motivasi kita, melainkan kita ingin mendapatkan redha Allah. Yang pertama, kita buang syirik kita, buang perkara yang Allah tak suka, dosa kita, minta ampun ke Allah, syirik kita sebagainya. Syahadah yang kedua, kita minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah hidup aku hari ini lebih baik daripada semalam, dan kemudian hidup aku hari ini hidup yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan di atas Islam, di atas kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga, kita minta Allah, ya Allah, kalau hari ini hari terakhir aku, kalau hari ini hari yang penghabisan, kalau hari ini aku mungkin akan bertemu dengan Engkau, ya Allah, dalam alam yang lain, Kau masukkan aku dalam golongan orang-orang yang mati dengan kalimah la ilaha illallah, mati dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kita memperanjatkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni satu amalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ketika baginda bersama dengan Jibril alaihissalam, maka baginda Nabi bertanya kepada Jibril. Ini Nabi tanya, bukan orang tanya kepada Rasulullah, tapi ini Nabi sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, apakah amalan yang dicintai oleh Allah, yang paling ahab, paling cinta, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dijawab oleh Jibril alaihissalam, berselawat ke atas engkau ya Muhammad. Maknanya berselawat ke atas Rasulullah SAW itu adalah satu amalan yang amat dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebahagian daripada ulama menyatakan sebagai umul amal, ataupun ibu kepada amal. Sebagian ulama menyatakan itu. Malahan dalam satu hadis Nabi SAW menggambarkan bahawa amal yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan lain mungkin ditolak, sembahyang mungkin ditolak sebab tak khusyuk, ataupun kita berzikir mungkin ditolak sebab kita makan benda haram, ataupun kita tidak bertaubat, Allah tolak amalan kita. Tapi selawat, walaupun dibuat dalam keadaan kita mungkin tidak ikhlas, mungkin kita buat dalam keadaan biasa-biasa, tak berfikir, tanpa penghayatan, tapi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita selawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selawat pada Nabi ini pasti diterima oleh Allah. Maksudnya Allah pasti menerima selawat, walaupun kita ada dosa, walaupun kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan lemah, Allah pasti terima. Jadi sebab itulah kita kena perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kita buat banyak-banyaklah. Kalau kita kata adakah mana satu lebih baik, istighfar ke banyak, selawat ke banyak? Kita perbanyakkan selawat. Sebab istighfar pun kadang Allah tak terima. Kita istighfar dalam keadaan lalai, Allah tak terima. Jadi tapi selawat, kita lalai pun, kita tidak ikhlas, Allah terima. Allah masukkan dalam sebahagian daripada amal soleh. Ini kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Satu hari kawan-kawan, tuan-tuan, kita baca selawat yang pendek ke yang panjang, kalau boleh 100 kali, 1000 kali. Sebaik-baiknya 1000 kali lah, kalau boleh. Kalau dapat lebih lagi bagus. Kalau kita baca pendek-pendek itu lagi banyak kita boleh baca kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun sekali dengan salam sekali, Allahumma salli ala Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun wa baraka wa sallam. Jadi kita baca banyakkan. Jadi bila kita banyak selawat, insya-Allah Allah akan sayang pada kita, Allah akan sayang pada kita, dan kita juga akan dapat rahmat yang banyak daripada Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan cuba sambung perbincangan kita semalam berkenaan dengan apabila ajal tiba. Tapi pada hari ini kita akan melihat kepada apakah dia, dan kita dah bincang semalam berkenaan yang bahawa kita perlukan kepada persiapan. Mati ni diingati, bukan supaya kita takut. Kita ingat mati bukan untuk takut. Kita ingat mati supaya kita mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan kematian. Kalau kita takut, maka beat the purpose lah. Jadi orang Islam tak takut mati, walaupun dia banyak dosa. Selagi dia Islam, dia baik sangka dengan Allah, husnul zan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik sangka dengan Allah. Dia dosa macam mana pun, dia minta ampun ke Allah. Jadi orang Islam dia tidak takut pada mati. Orang kafir takut mati. Orang bukan Islam takut mati. Kenapa dia takut mati? Sebab dia takut untuk meninggalkan Tuhan dia yang ada di dunia ni. Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan hanya berada bersama kita sepanjang hayat kita di dunia dan akhirat, tetapi yang lebih besar lagi di akhirat sana. Kehidupan kita yang sebenar kan. Itu untuk orang yang Islam, yang beriman. Orang tak beriman, dia takut mati. Sebutlah siapa pun, takut mati. Tentera Dajjal, takut mati. Dajjal takut mati. Iblis takut mati.
Kan? Semua takut mati. Sebab apa? Bila mati, mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Iblis minta panjang umur. Kan? Minta panjang umur. Dengki dia pada manusia. Dia akan menyesatkan manusia. Jadi sebab tu, kita hari ni jangan takut mati. Tapi kita mempersiapkan diri untuk mati. Jadi kita takut mati. Bukan kita takut mati. Tapi kita nak persiapkan diri. Sebab tu kita mengingati kematian. Dan mengingati kematian ni satu kekuatan supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ingat tempat kembali kita. Jangan jadi orang lupa daratan. Sebagaikan kacang lupakan kulit. Kacang lupakan kulit. Kita jangan jadi macam tu lah. Sebab kematian tu adalah perkara yang akan kita temui. Sesuatu yang pasti. Hidup tak pasti. Adakah tuan-tuan, puan-puan sekalian akan hidup sampai malam ini maghrib? Tak pasti. Tapi adakah mati? Pasti mungkin pasti. Satu kepastian. Mati ni bila-bila sampai matilah. Hidup tak pasti. Baik, pada hari ini kita akan cuba melihat salah satu daripada persiapan kita untuk kita berhadapan dengan kematian. Persiapan kita untuk kita berhadapan kematian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmat dia bersama-sama dengan mereka yang beriman. Dan mengirimkan rahmatnya kepada kita, makhluk-makhluk yang tadi itu, sehingga kita hari ini sambil hidup ini, kita ada perasaan sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan pada kita ini, salah satu ni ialah kematian. Dan kematian itu Allah datangkan kepada kita dengan hikmah dia, Maha mengetahui. Tak ada orang tahu, tak ada orang pasti kenapa, bila dan sebagainya. Hanya Allah sahaja. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan hanya dialah yang menjadikan kepada kita. Walaupun dia menjadikan kematian, dia sentiasa juga, dia menjadikan juga pengingat kematian. Apa diakah perkara yang menjadikan kita ni akan teringat kepada kematian. Untuk kita jadikan sebagai muhasabah kita. Muhasabah kita. Dan di sinilah kita melihat supaya kita tidak menyesal. Supaya kita tidak menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana lalai. Jadi kita ni menyesal bila kita lalai. Bila kita lalai kita akan menyesal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beberapa peringatan, tazkirah untuk kita ingat ketika kita berhadapan dengan perkara tersebut. Kerana penyakit yang paling besar sekali ialah lalai. Penyakit lalai. Iaitu orang-orang yang dikuasai oleh kelupaan. Dia lupa, dia tidak ingat, dan dia berada dalam keadaan buta, tidak nampak hakikat. Ada beberapa peringat-peringat mati yang ada di sini. Saya mungkin boleh bacakan sebahagian daripadanya. Mungkin tak sempat kita nak tengok semua. Yang pertama sekali, apakah perkara yang mengingatkan mati? Perkara yang mengingatkan mati yang pertama sekali ialah berlalunya waktu. Berlalunya waktu. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan rahmatullah, bila kita tengok jam tu, pukul berapa sekarang pukul 8. Pukul berapa ni? Pukul 9. Pukul berapa ni? Pukul 10. Pukul berapa ni? Pukul 12 malam. Tak tidur lagi kita ni. Kita sentiasa ingat, bila tengok waktu, kita ingat dunia saja. Apa yang kita kena buat masa tu? Waktu makan lah. Waktu bermain lah. Waktu bekerja lah. Kita ingat dunia. Kita ingat perkara yang kaitan dengan yang dekat. Kita tidak teringat bahawa apabila detik mengurangi minit, detik semakin mengurangi minit, minit mengurangi jam, jam mengurangi hari, hari mengurangi minggu, minggu mengurangi bulan, bulan mengurangi tahun, dan tahun mengurangi umur kita. Jadi kita lihat daripada detik saat tu, dia mengurangi minit, minit mengurangi jam, jam mengurangi hari, hari mengurangi minggu, minggu mengurangi bulan, bulan mengurangi tahun, dan tahun mengurangi umur kita. Jadi bila kita kata hari ini berapa umur kita? Kita kata umur kita 30 tahun. Umur kita 30 tahun. Jadi maknanya semakin kurang kita umur kat dunia ni, dah 30 tahun semakin kurang umur kita. Mati bila? Mati tak tahu. Mungkin mati 40 tahun, mungkin 10 tahun lagi.
Kan mungkin mati 50 tahun, 20 tahun lagi kalau umur kita sekarang 30 tahun. Jadi setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam dan setiap minit berlalu, maka umur kita semakin berkurangan. Jadi tengok jam, tengok kira kita makin kurang umur kita. Bukan makin panjang. Bukan makin panjang, makin kurang di dunia ini. Bukankah umur kita hanyalah merupakan himpunan detik dan jam, hari dan minggu, bulan dan tahun? Bukankah umur kita di dunia ini hanya merupakan himpunan, himpunan detik, jam, hari, minggu, dan bulan dan tahun? Jika 1 jam telah berlalu, 1 jam berlalu, katakanlah sekarang ni dah pukul 9:30, 1 jam berlalu, sekejap lagi 10:30, lepas itu 11:30 katakan, maka dia tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Berlalu masa itu, dia tak patah balik dah. Tak datang dah. Jadi bila kita melihat jam, melihat hari, melihat minggu, melihat bulan, melihat tahun, maka berlalunya masa tersebut, maka dia tidak akan kembali sampai kiamat, sampai bila-bila. Begitu jugalah kita lihat bila hari, bulan dan tahun itu beredar, maka kita semakin berkurangan umur kita di dunia ini. Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan, Hasan Al-Basri pernah menyatakan dalam dia punya kata-kata, dia kata, wahai anak Adam, tidaklah satu hari yang terbit, satu hari tidak terbit melainkan dia berseru, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru dan menjadi saksi atas amal kamu. Manfaatkanlah aku dengan amal yang soleh, kerana aku tidak akan kembali sehingga hari kiamat. Jadi setiap hari, berkata Hasan Al-Basri, akan berkata kepada kita, ini hari baru ni, maka manfaatkanlah hari ni. Dia tak akan patah balik dah. Dia tak akan patah. Kita tak boleh dah dapat dah semalam, tak boleh dah. Maka kita hari ni semakin pendek umur kita di dunia ni. Satu hari makin pendek satu hari. Setiap hari yang berlalu dalam hidup kamu, semakin mendekatlah kamu ke akhirat dan semakin jauhlah kamu dengan dunia. Ni kita kena perasan tu, ni kena faham. Bila kita tengok umur kita makin meningkat, kita semakin menjauhi dunia. Dunia ni semakin kita nak jauhi. Dan kita semakin dekat dengan akhirat. Maka seseorang lelaki telah bertanya kepada Muhammad bin Wasi, rahimallah, dia kata, bagaimana keadaanmu? Ada orang tanya kepada Muhammad bin Wasi, salah seorang alim, bagaimana keadaan kamu? Maka dia menjawab, bagaimana perkiraan kamu tentang seorang yang setiap hari berangkat dan semakin hari dekat dengan akhirat. Semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat dengan yaumul akhirah. Dengan yaumul hisab. Hari kita dihisab. Makin hari makin dekat. Makin hari makin dekat. Jadi, apa perasaan kamu? Hari ni, apa khabar kamu hari ni? Dia tanya soalan ni, apa khabar? Wahai Muhammad bin Wasi. Rahimallah. Apa khabar? Dia kata, apa pandangan kamu, kabar aku? Sekiranya, aku menyatakan bahawa aku semakin dekat dengan akhirat. Jadi, apa khabar kita? Adakah kita dah bertaubat hari ini? Adakah taubat kita nasuhah? Ataupun hari ini kita masih kekal dengan maksiat kita? Masih sama aja. Sedangkan umur kita semakin pendek. Setiap jam, 1 jam pendek lagi. 1 jam lagi pendek. 1 saat lagi pendek. 1 hari lagi pendek. 1 malam lagi pendek. Jadi, kita semakin mendekati akhirat. Jadi sebab itulah, setiap hari yang berlalu dalam hidup kita itu adalah merupakan tanda bahawa kita semakin menjauhi dunia. Dunia ni semakin kita jauhi. Siapa yang rasa kita makin jauhi anak-anak kita kat dunia ni? Siapa rasa? Satu hari kita makin jauh daripada anak-anak kita. Satu hari semakin jauh daripada rumah kita. Satu hari semakin jauh daripada kerja kita, pejabat kita. Satu hari semakin jauh daripada kereta kita. Semakin jauh daripada perbuatan-perbuatan yang kita biasa buat dengan kawan-kawan kita. Satu hari tak boleh mengetih dah. Kalau sekarang boleh mengetih lagi. Tapi satu hari makin kita menjauhkan diri daripada dunia itu. Siapa yang rasa? Maka kalau kita rasa, maka kita telah mendapat tazkirah daripada masa yang berlalu. Maka di sinilah Al-Hasan Basri telah mengatakan, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Kita ni hanyalah himpunan hari-hari. Setiap hari berlalu, setiap berlalunya satu hari, berarti berlalulah pula sebahagian darimu. Bila satu hari meninggalkan kita, maka hidup kita di dunia telah berlalu sebahagian. Jadi makin lama makin sikit, bukan makin banyak.
Jangan kita ingat umur kita 100 tahun, 200 tahun. Satu hari kita pergi kepada hari yang baru, kita tambah pula satu hari lagi. Tambah lagi. Tak, kita semakin pendek. Semakin pendek. Ini satu peringatan kepada kita. Dan sebahagian daripada kita akan meninggalkan kita. Setiap satu hari, kita tinggalkan satu bahagian daripada hidup kita. Maka hari ini, kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak berzikir, tidak bertaubat kepada Allah, maka kita takkan dapat dah. Hari ini dah habis. Macam semalam, dah habis. Kalau semalam kita tak bangun malam, semalam kita tak baca Quran, semalam kita tidak berzikir, semalam kita tidak bertaubat, maka dah tak boleh dah patah balik. Tak boleh. Ini masa yang berlalu. Sebab itulah bagaimana dikatakan oleh sebahagian hukama. Sebahagian hukama ni sebahagian daripada orang-orang yang kita kata brilliant, yang genius, orang yang cerdik. Dia kata, bagaimana akan merasa bahagia seseorang yang harinya menghancurkan bulannya, yang bulannya menghancurkan tahunnya, dan tahunnya menghancurkan umurnya. Bagaimana kita nak bahagia dengan dunia ni? Macam mana kita nak bahagia dengan dunia sedangkan setiap hari menghancurkan bulan, bulan menghancurkan tahun, tahun menghancurkan umur kita. Setiap hari umur kita akan habis. Bekalan kita pun makin habis. Macam mana kita kata kita nak bahagia dengan dunia sedangkan kita akan menghabisi dunia? Dunia kita ni akan kita habiskan. Kenapa? Macam mana kita nak berbahagia dengan dunia yang akan kita tinggalkan? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimallah bertanya kepada seorang, berapa umur kamu? Fudail bertanya kepada seorang, berapa umur kamu? Maka orang itu menjawab, 60 tahun. Jadi Fudail bin Iyad tanya kepada seorang, berapa umur kamu? Dia kata 60 tahun. Maka Fudail pun berkata kepadanya, kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju kepada Tuhanmu. Engkau dah berjalan menuju kepada Allah 60 tahun dan dah hampir sampai dah, nak dekat dah. Ketahuilah bahawa engkau adalah hamba Allah. Engkau akan kembali kepadanya. Wahai tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya menyeru pada diri saya, diri tuan-tuan, puan-puan, cik puan sekalian, bahawa sesungguhnya kita adalah hamba Allah dan kita sedang berjalan menuju kepada Allah sampai bertemu dengan dia, dan kita dah hampir nak sampai dah. Kita tak tahu. Mungkin kita tak sangka umur kita dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dah 70 tahun aku hidup. Maknanya tinggal berapa hari je lagi agaknya. Dah 60 tahun aku hidup. Agaknya tinggal berapa minggu je agaknya. Dah 50 tahun. Aku hidup dah 50 tahun ni. Agaknya dah tinggal berapa bulan lagi. Aku dah hidup 40 tahun. Agaknya dah tinggal berapa tahun lagi agaknya. Sikit sangat. Ataupun berapa hari lagi. Berapa minggu lagi. Dan sebab itulah dikata sini, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa engkau adalah hamba Allah. Engkau akan kembali kepadanya. Engkau akan berada di bawah kekuasaannya. Allah akan menguasai, tunjukkan kekuasaan tadi. Dan engkau akan ditanya. Allah akan tanya kita umur dan kehidupan kita. Maka kepada ketika itu, siapakah kita yang akan menjawab pertanyaan itu dengan apa yang kita lakukan? Apa kita nak jawab nanti kalau Allah tanya? Apa yang kau buat semalam, wahai hamba Allah? Fulan bin Sufulan, aku bagi engkau hidup, aku bagi engkau umur, aku bagi engkau nyawa, aku bagi engkau kesihatan, aku bagi engkau keluarga, aku bagi engkau nikmat-nikmat yang ada. Apa engkau buat? Allah akan tanya. Setiap hari Allah akan tanya. Bila kita di Yaumul Hisab, bila kita berada di hari di mana Allah menghisap kita, Allah akan hisap kita setiap hari yang kita berlalu. Setiap saat yang kita beramal. Allah akan tanya. Maka ditakap oleh Fudail bin Iyad, bagaimana kamu nak jawab? Bagaimana kamu nak jawab? Maka orang itu bertanya, bagaimana caranya ya Fudail? Dia kata, macam mana nak jawab depan Allah nanti? Maka jawab Fudail, dia kata, oleh itu engkau buat baiklah. Dalam umur yang tersisa ini, engkau buatlah baik, nescaya Allah akan mengampunkan dosa kamu yang lepas-lepas. Jadi kita ni tak tahu tinggal berapa minit lagi nak hidup. Kita tak tahu lagi nak tinggal berapa hari lagi nak hidup. Kita tak tahu kita nak tinggal berapa minggu lagi nak hidup. Jadi macam mana nak jawab yang lepas-lepas tu? Kalau Allah tanya ni, setiap hari Allah tanya, Allah akan buka hisap kita ni.
Allah akan buka. Allah akan buka dosa kita setiap saat. Setiap saat berdosa. Setiap saat berpahala. Setiap saat taat. Setiap saat engkar, durhaka. Maka Allah akan tanya. Maka dia tanya kepada Fudail, macam mana aku nak jawab? Wahai Fudail, Allah tanya macam mana aku nak jawab? Maka jawapannya apa? Buatlah baik. Sisa-sisa umur yang ada ni. Yang tak lama lagi dah ni. Tak tahu bila. Buatlah baik. Nescaya mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa yang lalu. Yang lepas-lepas tu mudah-mudahan Allah ampunkan. Buat baik sekarang. Jadi bila masa berlalu, setiap jam berlalu, setiap saat, minit berlalu, setiap bulan berlalu, maka bermakna kita semakin nak meninggalkan dunia. Jadi inilah yang digambarkan oleh Fudail bin Iyad bila dia bertanya, berapa usia kamu? 60 tahun. Oh, dah mula 60 tahun kamu berjalan menuju pada Allah. Dah 60 tahun kamu mendekati Allah. Dah dekat dah nak jumpa Allah ni. 60 tahun dah ni. Dah 60 tahun dah dekat dah. Maka ingatlah bahawa Allah yang Maha Berkuasa. Kita akan kembali pada Allah. Dan Allah akan tanya besok umur kita ni macam mana? Apa kamu buat dengan umur kamu? 60 tahun ni buat apa? Apa yang kamu dah bantu agama kamu ni? Kamu dah sedekah banyak mana? Kamu dah infak banyak mana? Ataupun dosa kamu bagaimana? Allah tanya. Maka takutlah dia. Dia kata apa? Macam mana nak jawab? Wahai Fudail. Macam mana aku nak jawab ni kalau Allah tanya? Maka Fudail kata apa? Mudah je. Kamu perbaiki hidup kamu. Ni sisa-sisa ni tinggal sehari, 2 hari hidup ni. Tinggal seminggu, 2 minggu ni. Kamu minta ampun kat dia. Kamu buat baik pada dia. Kamu melaksanakan apa yang diperintah oleh dia. Maka mudah-mudahan Allah ampunkan 60 tahun yang lepas. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita 30 tahun yang lepas. Yang kita tak ingat ni. Kita tak tahu, mungkin umur kita sampai 35 je. Mungkin tahun ni tahun akhir. Dan hari ni orang yang baik-baik pun ramai yang mati. Kenapa mati? Sebab Allah tak nak jumpakan dia dengan Dajjal. Dia mati dulu. Allah tak izin dia. Allah nak jaga dia. Mungkin dia mati dulu. Kita mungkin antara orang yang mati awal sebelum Dajjal keluar. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Mungkin ada di kalangan kita akan berdepan dengan Dajjal. Kita tak tahu. Jadi, apa yang jawapannya? Macam mana kita nak jawab soalan Allah ni? Allah tanya satu-satu. Jawapannya ialah, engkau berbuat baiklah. Perbaikilah amal kamu. Sisa-sisa umur yang ada. Maka Abu Bakar Al-Buzani rahimahullah mengatakan, jika engkau ingin agar solat kamu bermanfaat bagi kamu, maka katakanlah kepada diri kamu, mungkin aku tak akan bersolat lepas ini. Jadi lepas ni kita nak solat zuhur ni sekejap lagi ni, atau mungkin lepas ni nak solat duha, maka kita pastikan solat kita yang terbaik. Yang terbaik berbanding sebelumnya. Yang terbaik berbanding sebelumnya. Jadi kata Abu Bakar Al-Muzani, pastikan solat kamu tu bermanfaat. Jangan sampai solat kita tu tidak bermanfaat. Mungkin bila kita mengatakan bahawa inilah solat aku terakhir. Inilah solat aku terakhir. Sebab lepas ni mungkin habis dah. Lepas ni aksiden ke, jatuh bilik air ke, sakit jantung ke, kita dah tak ada dah. Maka inilah solat aku terakhir. Buat yang terbaik. Dan satu ketika Ma'ruf Karqi telah menunaikan solat. Kemudian dia pun berkata kepada seorang, majulah kamu, mari bersolat sama kami. Dia nak buat solat. Dia nak solat. Solat ulama ni Ma'ruf Al-Karqi. Al-Karqi dia kata dia nak solat, maka dia ajak seorang berjemaah dengan dia. Marilah sama kita solat bersama. Maka orang itu menjawab, jika aku melakukan solat ini bersama kamu, aku tidak akan melakukan solat yang lain. Aku tak akan buat solat lain. Maka mendengar itu, Ma'ruf kata, jika engkau berkata kepada dirimu bahawa pasti engkau akan melakukan salat lagi selepas ini, kita berlindung daripada Allah, daripada panjang angan-angan. Kerana menegahkan perbuatan yang sebaik-baiknya. Jadi, ini daripada hadis Rasulullah SAW kata dia, dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ni hadis Nabi, hadis yang sahih, hasan sahih dalam Jami' As-Saghir. Dia kata apa? Bersembahyanglah kamu, solatlah kamu seolah-olah itu solat perpisahan. Jadi kata Ma'ruf bin Karqi, satu ketika dia nak ajak seorang ni solat dengan dia berjamaah. Tapi orang tu kata,
mendengar tu, maka dia kata aku tak akan dapat buat solat yang lain. Maka dia kata seolah-olahnya kan, ialah solat dia panjang, tak boleh tak boleh solat lain lah kan. Maka Ma'ruf kata apa? Engkau memanglah belum tahu boleh solat lain. Jadi engkau solatlah bersama kita ni. Kita berlindung daripada panjang angan-angan. Siapa yang solat zuhur, dia rasa dia akan solat asar. Dia solat zuhur, dia rasa dia akan solat asar. Maka itu dianggap panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Sebab itulah Nabi gambarkan dalam hadisnya, bersolatlah engkau, solatlah engkau seolah-olah itulah solat perpisahan. Itulah solat perpisahan dengan dunia. Maknanya kita solat yang terakhir. Jadi bila kita kata kita nak solat maghrib, padahal kita tak masuk pun zuhur, kita panjang angan-angan. Kita ni digambarkan sebagai orang yang panjang angan-angan. Jadi sebab itulah bila kita solat, kita rasalah solat yang terakhir ni contoh kita berbuat baik. Sisa umur kita, kita pastikan tidak ada dosa. Sisa umur kita ni tidak ada amalan yang kita buat main-main, sia-sia, tanpa betul-betul perhatikan dengan kualiti. Kenapa? Kerana setiap saat berlalu merupakan makin pendek kita meninggalkan, makin pendek umur kita kat dunia. Kita ni semakin meninggalkan dunia, menjauhi dunia. Tuan-tuan, kita kena rasa. Ini nombor satu. Pengingat kepada kematian ialah apabila kita benar-benar merasakan bahawa setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka berlalu tu menghapuskan dunia kita. Kita semakin dekat dengan akhirat. Jadi benda ni akan menyebabkan hati kita lebih tenang, bukan takut, lagi tenang. Sebab inilah hakikatnya. Jadi pengingat kita ialah yang pertama sekali ialah masa itu sendiri. Detik masa. Kita tengok jam. Tengok jam, jangan tengok nampak jam. Nak buat apa, nak makan, nak apa. Tengok jam, teringat. Kita dah semakin meninggalkan dunia. Perkara kedua yang menjadi pengingat kepada kematian, yang mengingatkan kepada kematian, yang kedua ialah sakit. Sakit. Ada tak orang yang tak sakit? Semua orang sakit. Jadi rupanya sakit ni, salah satu daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kita tentang kematian. Sebab mati ni sakit. Paling sakit sekali mati. Jadi adakah kita sakit-sakit tak? Sakit gigi, sakit tangan, sakit mata, sakit kerongkong, sakit apa-apa sakit. Sakit. Jadi sakit adalah pengingat yang paling memiliki kelebihan. Yang mengingati mati ialah sakit. Bila kita sakit, maka sebenarnya itu tanda kita nak mati. Pengingat kepada kita untuk mati. Dengan kesakitan, kesihatan yang terganggu. Kesihatan kita terganggu. Kalau kita dulu kuat, kekuatan menjadi lemah. Kita kuat, dulu kuat. Boleh lari, boleh jogging, panjat gunung, buat macam-macam. Naik atas pokok, terjun bawah. Boleh, tak ada masalah. Sekarang, dah tak kuat dah. Dah lemah dah. Kekuatan semakin melemah. Badan terasa berat. Badan rasa berat. Nak berjalan berat, nak berlari berat, nak bangun berat. Sehingga tidak dapat berdiri. Mungkin tak dapat duduk. Duduk pun mungkin tak boleh, berbaring. Sakit. Sakit. Maka dia juga kehilangan lazatnya makanan dan minuman. Makan minum pun dah tak rasa lazat dah. Kan? Nak makan banyak-banyak pun kita rasa tak selera dah. Selera pun tak ada dah. Makanan pun tak ada. Minuman pun kita nak minum banyak. Kalau kita suka sate contohnya. Sate orang hidang sate. Tapi nak makan gigi pun dah goyang-goyang. Orang tua-tua kan. Ataupun kita sakit. Makan sate. Tak rasa. Tak rasa kelazatan sakit. Maknanya bila kita sakit, kelazatan makanan minum hilang. Terganggu. Bercakap pun terganggu. Bercakap, perbicaraan kita pun terganggu. Menjadi sibuk dengan diri kita. Sibuk nak cari ubat, nak makan ubat, nak rehat. Sibuk dengan diri kita. Perbicaraan kita, perbualan kita, makan kita semakin sikit. Nafas semakin sesak. Badan terasa berat. Maka kita melihat kita banyak semakin banyak di katil. Di katil, tempat kita tidur. Tidur terlentang atau terlongkop kan. Maka sakit yang berakhir dengan kembali sihat. Sehingga ajal yang telah ditentukan itu
mungkin menuju kepada kepada kematian dan kebinasaan. Kalau kita sakit, dia boleh jadi dua. Satu, sakit jadi sihat. Yang kedua, sakit mati. Sakit kembali sihat. Kalau sakit tu menjadi sihat, sehingga ajal akan datang juga. Kalau kita tak sakit pun ajal akan datang juga. Maka dia kata sini, maka sakit akan berakhir. Dia akan kembali sihat. Kembali sihat. Dan juga sakit akan berakhir. Sehinggalah ajal datang ditentukan. Malahan sihat juga boleh bertemu dengan ajal. Mungkin sakit kita itulah sakit yang akan membawa pada kematian dan kebinasaan. Dan sebab itulah Allah SWT menjadikan kita sakit. Kenapa Allah jadikan kita sakit? Bukan supaya kita ni rehat saja dekat dunia ni. Dah sakit, boleh ambil cuti, rehat kat rumah. MC. Sakit ni, dalam orang yang beriman, bila dia sakit, dia teringat dia akan mati. Sebab, bila dia nak mati besok, satu badan akan sakit. Sekarang ni, mungkin sakitnya tangan aja. Mungkin sakitnya lidah aja. Mungkin sakitnya gigi sahaja. Mungkin sakitnya demam sahaja. Tapi, yang lain-lain tu belum lagi. Maka sakit ini adalah tanda untuk mengingatkan bahawa kita ini semakin dekat dengan kematian. Lagi banyak kita sakit. Kalau kita muda-muda, kurang sakit. Kalau makin tua kan makin banyak sakit. Macam-macam. 3 serangkai, 4 serangkai, banyak rangkai. Kan, banyak rangkai. Maka sudah tentulah. Itulah sebenarnya mengingat. Allah mengingatkan kita dengan kematian. Kamu akan mati ni. Kamu akan tinggalkan dunia ni yang kamu suka ni. Dunia yang kamu agung-agungkan. Dunia yang kamu takut kehilangan. Kamu akan tinggalkan. Ini Allah uji kita sakit. Sakit. Jadi sakit ni adalah pengingat kepada kematian. Maka Islam memerhatikan hak orang yang sakit agar kita meringankannya dan mengembirakannya. Kerana itu Islam memerintahkan kita menjenguk orang sakit. Kalau ada orang sakit, kita pergi ziarah. Kenapa kita pergi ziarah orang yang sakit? Supaya orang yang sakit itu dapat diberikan peringatan. Dan kita juga akan dapat memberikan peringatan pada diri kita. Sehingga hari ini orang yang sakit itu kadang-kadang dia terlupa. Dia dah sakit dah terbaring dah. Tapi tak ingat mati lagi. Tak ingat bahawa Allah nak ambil nyawa dia. Tak ingat. Jadi kita bukanlah kata ni kamu ni sakit ni nak mati dah ni. Kita cakap macam tu. Makin takut dia kan. Sebab kita kena prepare dia. Hati kita sebut dengan dia. Kita kata sesungguhnya Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita sakit. Allah bagi kita kuat. Allah bagi kita lemah. Ingatkan semula pada Allah. Allah bagi sakit ni sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak tingkatkan darjat kita. Kemudian setiap sakit, setiap yang hidup akan mati. Allah bagi hidup ni, Allah nak uji kita sabar. Kita ingatkan kepada Allah. Tapi bagi kita, kita nak kena rasa bahawa sakit itu adalah merupakan tanda pengingat daripada Allah. Setiap yang kita sakit. Jangan ingat sakit nak mati je. Tak, sakit apa pun. Bila sakit je, kita ingat, ya Allah. Allah nak ingatkan aku tentang kematian. Kita pun istighfar. Memperdalamkan istighfar. Kita pun berselawat, memperbanyakkan selawat. Kita pun berzikir, memperbanyakkan berzikir. Memperdalamkan khusyuk kita. Kenapa? Itu tanda bahawa kita ini akan mati. Al-Bara' bin Azib, rahimahullah. Al-Bara' bin Azib, radiyallah. Ini sahabat Nabi. Mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Jadi Rasul perintah. Kalau ada kawan-kawan kita sakit, pergilah. Ziarah dia, tengok. Kan? Menghantar jenazah. Kalau dia mati, kita hantar jenazah dia. Mendoakan orang yang bersin. Alhamdulillah, yarhamkallah. Kita mendoakan orang yang bersin. Menerima orang yang bersumpah dan menolong orang yang zalim. Menolong orang yang dizalimi. Memenuhi undangan dan menjawab salam. Ini hadis sahih. Jadi Allah Ta'ala, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita supaya jenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit salah satunya. Sauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengatakan bahawa barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia sentiasa berada dalam kain syurga sehinggalah dia pulang. Maknanya kalau kita menjenguk orang sakit, maka kita ni berada di dalam kain syurga. Maknanya kalau mati itu, kita akan berada dalam kain syurga, kafan syurga. Maknanya kita diberikan ganjaran yang besar. Nah, sebut kat sini,
Kan? Apa maksudnya? Sebab orang yang sakit, melawat orang sakit, dia akan teringatkan kepada kehidupan di akhirat. Dia akan teringatkan bahawa dunia itu tempat ujian, sabar dan sebagainya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang mengunjungi orang sakit, kalau kita mengunjungi orang sakit, hendaklah kita mengingatkannya agar selalu ingat kepada Allah. Semata-mata. Bila orang sakit, kita ajak dia ingat Allah. Kan? Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakkan baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar, banyak ingat Allah. Dan kita menjelaskan keutamaan sabar. Sabar ni penting, sabar ni. Sabar ni penting. Allah bagi sakit bukan sebab Allah tak sayang kita. Allah bagi sakit, Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak tingkatkan darjat kita. Dan Allah nak jadikan kita orang yang terbaik. Dan Allah nak memberi kafarah kepada kita. Dan ganjaran orang yang sakit itu. Sakit ni pun, walaupun kita sakit, Allah nak ingatkan kita, Allah bagi ganjaran. Allah bagi ganjaran. Allah ni maha pemurah. Dia bagi ganjaran kepada orang yang menderita tadi. Jadi lagi banyak kita sakit, sebenarnya kita sabar, lagi banyaklah ganjaran yang Allah beri. Lagi sayang Allah pada kita. Kita menjelaskan semua ini kepada orang mukmin untuk kita supaya berbaik sangka dengan Allah. Ini penting, baik sangka. Baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingatkan kewajipan-kewajipan yang kena kita buat. Jadi yang menjadi masalah hari ini yang kita sayangkan, yang kita ralatkan ialah orang sakit, dia tinggalkan solat, dia sakit tak sembahyang. Masa sihat dia sembahyang. Masa sakit dia tak sembahyang. Masa sakit dia tinggalkan solat dia. Selama dia sakit 10 hari tak sembahyang. Sebulan tak sembahyang, tak puasa tak sembahyang. Kenapa? Dia ingat sakit tu melepaskan sembahyang dia. Jadi sedangkan alasannya ialah Allah SWT memberikan sakit kepada dia supaya dia lebih ingat Allah. Lebih ingat Allah, lebih ingat mati, lagi bersiap, tapi tak. Jadi sebab itulah kita lihat kita kena patah balik semula. Jadikan sakit tu mengingatkan kita akan berjumpa Allah. Kita nak jumpa Allah, kita tak sembahyang. Jadi sembahyang macam mana? Dia kata, saya dah terbaring, tak apa, sembahyang dengan baring. Tak apa, sembahyang baring. Habis nak ambil wuduk pun susah. Saya ada hadas susah nak ambil wuduk, tak apa, tayamum. Tayamum. Habis tayamum pun tak boleh. Kenapa? Dah tak boleh bergerak. Tangan dah tak bergerak. Semua dah terbaring. Tak boleh bergerak. Tak apa. Tak payah ambil sembahyang pun. Tak apa. Tak payah tayamum. Sembahyang juga. Sembahyang juga. Berbaring-baring. Tak boleh bergerak dah terbaring. Sakit kan. Sembahyang juga. Maknanya kita yang beriman nak kena rasa kita nak dekat mati jumpa Allah ni. Sembahyang tu. Tak boleh sembahyang duduk. Sembahyang baring. Tak boleh sembahyang baring. Sembahyang dengan mata pun tak apa. Mata, kita bayangkan. Kita takbir, Allahu Akbar, kita baca Fatihah apa semua. Kan, kita rokok, kita sujud. Bayangkan pun dengan mata kita. Ataupun tak boleh dengan mata, susah. Bayangkan aja. Sembahyang, jangan tak sembahyang. Kalau dah tak boleh sangat, sembahyang. Susah nak ambil wuduk, tak larat, tak boleh nak ambil wuduk dah. Tayamum pun tak boleh. Tayamum tak ada tanah, tak apa, tak payah tanah. Kita punya, selimut kita tu tepap je kat situ buat. Apa yang boleh. Sembahyang jangan tinggal. Buat yang boleh. Tak ada tanah. Tak ada tayam. Tak apa. Buat apa yang boleh. Kalau nak buat pun tak boleh. Nak buat isyarat pun tak boleh. Ambil dust. Abuk yang ada ataupun kita kata. Kita punya selimut tu. Kita buat isyarat tayamum. Dah tak ada dah. Tak boleh. Tapi nak kena sembahyang. Tak boleh juga. Maka sembahyang tanpa wuduk. Tak ada orang nak tolong kita. Dan kita tak ada. Sembahyang juga. Sembahyang. Yang penting jangan tinggal sembahyang. Dan Allah tahu tak? Allah tahu. Kita tak boleh dah nak ambil sembahyang, nak pergi tandas. Tak boleh dah terbaring kita. Nak angkat tangan, nak tayamum pun tak boleh. Tangan kita dah sakit. Dah banyak wire. Wire banyak. Nak angkat-angkat tangan pun susah. Kan? Tak boleh angkat tangan. Dah penuh dengan wire dekat kita punya tangan. Dah tak boleh. Kita pun dah nak bergerak pun susah. Tapi kita ingat Allah lagi. Kita boleh kenal orang. Sembahyang. Sembahyang dalam keadaan dengan guna mata, isyarat mata, tutup mata pun boleh. Kalau mata kita tak larat sungguh sakit. Sembahyang dengan hati kita. Sembahyang dengan hati kita pun boleh. Dah tak boleh semua. Hati kita niat sembahyang. Kita pun Allah Akbar. Kita bayangkan kita diri. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allahu akbar, kita raka'a subhana rabbiyal azim. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, kita bayangkan. Kalau kita boleh berfikir lagi kan. Sebab tu kalau boleh jangan ambil morfin. Kalau sakit jangan ambil morfin. Morfin dia menyebabkan akal kita lemah. Terutama bila nak mati tu jangan ambil morfin kalau boleh. Sakit tak apa. Sakit tu kafarah. Tapi ramai orang tak nak lah kan. Ramai orang tak nak sakit. Sakit tu sekejap aja kan. Jadi yang penting jangan tak sembahyang. Solat. Allah mengutamakan kesabaran. Jadi kita kena solat. Sakit pun solat kan. Jangan jadikan alasan untuk tinggalkan solat. Jadi Nabi gambarkan jadi, solatlah kamu dengan berdiri. Jika tak mampu, solat dengan duduk. Jika tak mampu, solat dengan berbaring. Maksudnya solat dengan keadaan berbaring pun tak apa. Tak mampu nak angkat tangan. Tangan nak angkat tak boleh. Banyak sangat wire sini, wire sana. Tak apa. Duduk tegak macam gitu pun tak apa. Tak payah paksa. Yang penting solat. Nak tayamum pun tak mampu. Tak payah tayamum. Nak uduk tak mampu. Tayamum. Tayamum tak boleh. Tak apa. Tak payah tayamum. Solat. Yang penting solat. Allah tahu tak kita tak boleh tayamum? Allah tahu. Yang penting kita tak mahu tinggalkan solat. Sebab solat ni apa? Ikatan kita dengan Allah tu solat. Ikatan kita dengan Allah tu solat. Jadi kalau kita solat dalam keadaan apa yang kita mampu, tak apa. Tak apa. Allah maha penyayang. Tapi dia tahu. Kita ni tak mampu. Allah tahu. Tak payah cakap pun Allah tahulah. Allah maha mengetahui. Diriwayatkan seorang daripada kalangan salafus salih sakit. Ada seorang ni pada orang salaf sakit. Maka anak dia berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dia menjawab, wahai anak-anakku, aku sekarang sedang mengkhatam Quran yang ke-6 kalinya. Anak dia suruh ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tengah nak sakarat ni. Dia kata dengan anak dia, aku tengah menghabiskan Quran aku ni. Tak payahlah kau kacau. Aku tengah habiskan Quran aku ni 6 kali. Dah 6 kali khatam ketika sakit. 6 kali khatam Quran ketika sakit. Jadi di sinilah kita lihat alangkah senangnya mereka yang tidak meninggalkan wirid walaupun dalam keadaan sakit. Jadi sebab itulah kita kena berlatih, berzikir, berwirid dalam keadaan sihat. Supaya bila sakit kita boleh berzikir dan berwirid tadi. Adakah kita sekarang adakah kita sedar bahawa sakit merupakan pengingat kepada keberangkatan kita ke akhirat? Kita sedar tak? Sakit tu tanda kita nak pergi akhirat. Sedar tak? Jadi sehingga kan mereka sakit tetapi sibuk dengan dunia. Sakit tapi masih lagi sibuk dengan dunia. Ini kita akan tengok bagaimana keadaan umat hari ini. Sakit tapi sibuk dengan dunia. Masih lagi mahu berniaga. Sepatutnya kesakitan itu adalah waktu untuk dia manfaatkan bersama Allah. Bila sakit, kita ingat Allah. Dan itulah perniagaan yang lebih utama daripada berniaga dengan dunia tadi. Sehinggalah bila dia mendapat kesihatan, setelah mereka sakit, dia sihat, maka dia tidak menyesal. Dia tak menyesal. Kenapa? Dia ingat dunia tadi tu je kan. Rupa-rupanya akhirat. Tapi bila dia sakit dan mengingati akhirat, sakit ni sebagai tanda untuk mengingati akhirat tadi, maka dia tidak akan menyesal. Ada dua nikmat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani maghbun fihima. Dua nikmat yang banyak manusia lupa ataupun tertipu dengan keduanya. Kasirun. Ni'matani maghbun fihima kasir. Dua nikmat yang banyak manusia ini tertipu pada keduanya. Minan nas. As-sihah wal faragh. Iaitu waktu sihat dan waktu lapang. Ini hadis sahih tuan-tuan. Jadi dua nikmat ini. Ramai orang lupa. Kita sihat, kita ingat kita hidup selama-lamanya. Kita lapang, kita ingat kita akan berjaya, akan boleh buat apa-apa kita nak. Baik. Pengingat yang ketiga,
Perkara yang ketiga yang mengingatkan kematian kita, kita ni akan mati ni ialah tua. Ketuaan. Ketuaan. Ketuaan ini merupakan kelemahan. Kita semakin lemah, tidak diikuti lagi oleh kekuatan. Kuat, lemah tak kuat dah. Lemah dah tak kuat dah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi Allah jadikan kita daripada lemah jadi kuat. Kemudian kuat jadi lemah semula. Jadi disebut kat sini, setelah kita lemah kali kedua itu beruban. Maka itulah merupakan tanda kita dah semakin nak mendekati Allah. Jadi keadaan tua, bila kita tua itu, semakin berumur itu, berartinya lemahnya badan kita setelah sebelumnya kita kuat. Putihnya rambut kita setelah sebelumnya hitam. Bongkoknya badan kita setelah sebelumnya kita tegak. Jadi sini kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang semakin tua ni. Kita ni walaupun 30 tahun tua dah sebenarnya kan. Banding dengan 20 tahun kan. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Ini orang ahli neraka. Orang ahli neraka dia menjerit dalam neraka. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah, nescaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ahli neraka ni menjerit-jerit minta. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka ni ya Allah. Kami akan buat baik, ya Allah, kami akan buat baik ya Allah. Kami akan buat amal soleh, tak buat dah jahat-jahat. Maka, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Allah tanya, adakah kami, Allah tidak membagikan kamu umur kamu panjang? Umur kamu panjang sampai berapa tahun ni? Dalam masa yang cukup untuk berfikir, kalau kamu nak berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Tak datang ke peringatan kepada kamu tentang akan ada masanya dalam neraka ni? Maka rasakanlah azab kami. Rasakanlah azab kami. Dan tidak ada lagi orang yang zalim itu seorang penolong. Orang yang zalim, Allah tak tolonglah. Jadi dalam neraka, orang meminta supaya, ya Allah, keluarkan kami, ya Allah. Kami akan berjanji tak buat dah jahat, dah akan beramal, akan buat baik dah, ya Allah, tolonglah. Allah tanya dalam Quran ni, Allah gambarkan, kamu dulu hidup ni, bukankah kami dah panjangkan umur kamu? Umur dah sampai 30, 40, 50, 60, 70. Dah panjang umur. Tapi masih lagi tak nak bertaubat. Masih lagi kekal dengan dosa. Masih lagi dalam keadaan bermain-main dengan amal. Masih lagi. Bukankah aku dah bagi engkau ni panjang umur? Tapi engkau tak mau fikir. Kamu tak mau berfikir. Bukankah kami bagi kepada kamu peringatan? Janggut warna putih. Rambut jadi putih, badan jadi lemah. Kan itu peringatan menunjukkan bahawa kamu ini sudah hampir pertemuan dengan aku. Maka tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Kamu menzalimkan diri kamu sendiri. Ini tuan-tuan. Dalam neraka, orang-orang masuk neraka ni dia akan minta pada Allah. Tapi Allah tak akan bagi. Ni sekarang ni kita kena buat ni. Sebab tu tua adalah merupakan pengingat kepada kita tentang kematian. Kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringatan ayat ini ditafsirkan sebagai uban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah memberikan maaf kepada hamba-Nya di akhir ajalnya sehingga mencapai usia 60 tahun. Allah bagi maaf lagi pada usia dia 60 tahun. Maknanya kalau 60 tahun tu kan, dah lebih 60 tahun tu kan, dia tak mau lagi ni kan, tak tahulah kan. Al-Qurtubi mengatakan, diriwayatkan dari sebahagian Nabi berkata pada malaikat maut, tidakkah engkau mempunyai utusan? Dalam satu huraian Imam Al-Qurtubi menyatakan sebahagian Nabi adalah beberapa Nabi bertanya kan kepada malaikat maut bila malaikat maut datang.
Dia kata, tidakkah engkau ada utusan yang engkau datang kepada kami agar manusia berhati-hati terhadap kamu? Ada tak utusan-utusan? Maka malaikat maut menjawab, ya. Aku mempunyai banyak utusan. Berupa penyakit-penyakit. Jadi penyakit ni utusan daripada Allah. Penyakit tu, kita sakit tu, utusan, pengingat kepada kematian. Uban, kata dia. Uban, ketuaan, tua. Serta perubahan pendengaran. Pendengaran makin kurang pendengaran. Penglihatan makin kurang penglihatan. Maka jika ia tidak mengingatkannya juga dan tidak mahu bertaubat, maka aku akan ambil roh dia. Dia bagi sakit dulu. Dia bagi uban dulu. Dia bagi tua dulu. Dia bagi peringatan tadi. Maka kalau tak nak, dia ingat juga, pendengaran pun dah kurang, penglihatan pun dah kurang, maka aku akan ambil roh dia. Aku berseru kepadanya, bukankah aku telah kirimkan kepada kamu utusan demi utusan dan pengingat demi pengingat? Akulah utusan yang tidak ada lagi sesudah aku. Utusan yang lain. Akulah pengingat yang tidak ada lagi sesudah aku. Pengingat yang lain. Malaikat maut datang, dah tak ada dah. Tak ada utusan dah. Tak ada pengingat dah. Jadi, di sinilah kita lihat bahawa akulah pengingat yang tidak ada lagi sesudah pengingat aku tadi. Tidak datang lagi, melainkan malaikat maut akan menyebut, wahai orang-orang yang telah yang berusia 40-an. Ini malaikat maut berseru dalam kitab Imam Al-Qurtubi, Tazkirah, dalam kitab At-Tazkirah. Wahai orang-orang yang berusia 40-an. 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 Inilah saatnya untuk mempersiapkan bekal. Siapa 40-an, siapkanlah bekal. Fikiranmu masih ada. Masih lagi boleh berfikir. Anggota badan masih sangat kuat. Masih lagi kuat. Wahai orang-orang yang telah berusia 50-an, telah dekat saat untuk menuai. 50-an, dah dekat sangat untuk menuai. Wahai orang yang telah berusia 60-an, engkau lupa akan seksa dan engkau lalai untuk menjawab, tidak ada penolong bagi kamu. Jadi bila sampai 60-an ni, memang tak mau taubat dah, memang tak mau zalim dah, lalai dah, tak mau menzalim diri sendiri, maka tak ada penolong lah. Tak ada penolong. Jadi perkataan Al-Qurtubi ini tidak disertai dengan nas yang sahih, tapi dia merupakan tazkirah daripada dia lah. Ini bukan hadis, tazkirah daripada dia. Kisah seperti ini adalah sebagaimana tentang Nabi Yaqub. Nabi Yaqub AS yang berkata kepada malaikat maut. Nabi Yaqub bertanya, aku meminta kepada engkau agar engkau memberitahukan kepada aku bila ajal aku dekat. Jadi Nabi Yaqub ni pernah jumpa dengan malaikat maut. Maka dia kata, besok engkau sebelum datang, engkau bagi tahu pada aku bila ajal aku nak datang. Maka malaikat maut pun menjawab, aku akan utus 2 atau 3 utusan. Jadi malaikat maut kata, aku akan utus kepada engkau 2 atau 3 utusan. Ni kita apa utusan tu? Kita tengok Mungkin kita dah dapat dah utusan tu. Ketika telah tiba ajalnya, maka malaikat maut pun berdatang jumpa dengan Nabi Yaqub. Maka Yaqub bertanya, engkau berkunjung kepada aku nak ataupun kau nak cabut nyawa aku? Maka malaikat menjawab, aku akan mencabut nyawamu. Maka kata Yaqub, mana utusan-utusan kamu? Mana utusan kamu? Kata nak hantar 2-3 utusan, nak beritahu dah dekat dah. Mungkin nak beritahu lagi 5 hari, lagi sehari, lagi seminggu. Contoh Maka malaikat menjawab, aku telah utuskan pada kamu 3 utusan. Malaikat berkata, aku dah utuskan 3 utusan. Tuan-tuan, cuba tengok, ada tak pada kita? Yang pertama dia kata, putih rambutmu, sebelumnya hitam. Rambutmu putih, sebelumnya hitam. Itu utusan daripada malaikat maut. Jangan cabut pula uban. Itu utusan tu. Baik. Yang kedua, lemah badanmu, sebelumnya kamu kuat. Badan lemah, itu utusan. Malaikat maut dah sentuh dah. Dah sentuh dah. Janggut dia dah sentuh, rambut dah sentuh. Itu utusan malaikat maut. Rambut dah beruban, sebelumnya hitam. Badannya kamu lemah, sebelumnya kuat. Dan bongkok tubuhmu sebelumnya tegak. Bongkok sebelum tegak. Inilah utusan aku kepada manusia sebelum maut datang. Wahai Yaqub, kata malaikat maut. Utusan
Sebahagian kita ni masih lagi tak sedar malaikat maut dah bagi utusan ke kita kan. Kita tak perasan, kita ingat kita hidup lama lagi, 10 tahun agaknya, 20 tahun agaknya. Berangan-angan kita. Kita hidup makan panjang umur kita, padahal dekat sangat dah. Seandainya cerita ini benar dalam kitab ni, maka tujuannya untuk menyedarkan kita, mengingatkan kita tentang satu urusan yang mereka lupakan, iaitu pengingat yang mereka tinggalkan. Sedangkan Yakub selalu mempersiapkan dirinya untuk kematian, mengambil pelajaran. Nabi Yakub ni orang yang sentiasa mengambil pelajaran, siap diri untuk mati sebagainya. Sebagaimana yang berlaku tadi. Jadi tujuan cerita ini adalah untuk sebagai kita menjadikan pengajaran kepada kita. Jadi ketuaan adalah kelemahan yang tidak diikuti oleh kekuatan. Kita lihat orang yang tua berjalan dengan 3 alat bantu. Kedua kakinya dan 1 tongkat. Dan lihatlah dengan 4 dan melihat dengan 4 alat bantu. Kedua matanya dan cermin matanya. Dan mendengar dengan 4 alat bantu. Kedua telinganya dan alat bantu dengarnya. Jadi tengok, mendengar pun tak larat dah. Jadi yang ketiga ya. Yang keempat, pengingat kepada kematian. Saya cuba habiskan sikit lagi. Ada banyak lagi ni. Yang last. Pengingat kepada kematian yang keempat ialah menghantar jenazah. Bila kita melihat orang meninggal dunia. Kita melihat orang meninggal dunia ni. Bila kita mandikan dia, kafankan dia, bawa ke kubur. Kita kena yakin bahawa setiap manusia akan jadi mayat, termasuk kita. Kita melihat mayat, kita melihat orang meninggal dunia, kita melihat kubur. Itu menunjukkan satu hari aku akan berada di situ. Semoga Allah SWT merahmati Syaqiq Al-Bakhi yang mengatakan manusia melakukan 3 hal. Manusia mengakui 3 hal. Tetapi perbuatan mereka menyalahi 3 hal tersebut. Yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba, tetapi mereka melakukan perbuatan seperti orang merdeka. Jadi yang pertama, dia mengaku hamba Allah, tapi dia buat seperti orang yang bukan hamba Allah. Buat apa sahaja dia nak buat. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengaku bahawa Allah menjamin rezeki mereka. Mereka mengaku Allah menjamin rezeki mereka, tapi mereka melakukan perbuatan yang tidak yakin dengan rezeki itu daripada Allah, sehingga rakus dengan dunia. Mereka mengaku percaya akan datangnya kematian, tapi mereka buat seperti orang tidak mati. Jadi kita ni sentiasa dalam keadaan yang kita rasa bahawa sesungguhnya kita akan mati, tapi kita macam hidup selama-lamanya. Jadi yang ketiga ni ialah orang yang akan pengingat ni ialah kita menghantar jenazah. Ada banyak lagi hadis-hadis Nabi, ada banyak lagi cerita-ceritanya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat mengambilkan satu pengajaran kepada kita. Ada 4 pengingat-pengingat yang saya sebut tadi. Dan pengingat-pengingat ini semua adalah benda yang memang ada pada kita lah. Yang pertama sekali ialah berlalunya waktu. Waktu berlalu, kita semakin meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia mendekati akhirat. Jadi itu pengingat yang pertama. Jadi jangan ingat masa makan aja. Jangan ingat masa tidur aja, masa main aja, masa bekerja. Ingat juga masa kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua ialah sakit. Setiap orang sakit. Sakit itu tanda bahawa kita akan meninggalkan dunia ini. Yang ketiga ialah tua. Seorang yang tua. Semakin lama semakin berumur. Kita semakin lama semakin berumur. Kita masih ingat kita ada kat dunia ni selama-lamanya. Yang keempat ialah menghantar jenazah bila melihat satu kematian dan sebagainya. Sempat tanda ni insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk merasakan bahawa kita pasti akan berhadapan dengan kematian. Hari ni, mungkin besok, kalau tak besok, lusa. Kalau tak lusa, minggu depan. Jadi kita jangan tunggu minggu depan. Siapa yang menunggu minggu depan, maka dia panjang angan-angan. Siapa yang menunggu hari esok, dia panjang angan-angan. Siapa yang menunggu waktu solat yang akan datang. Ini maksud Zuhur. Waktu duha, kita tunggu solat Zuhur. Zuhur, kita rasa nak sembahyang asar. Nak tunggu sembahyang asar tu pun dah panjang angan-angan. Sebab tu Rasul kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, kamu sembahyanglah seolah-olah itulah sembahyang perpisahan dengan dunia. Maksudnya sembahyang itu seolah itulah sembahyang yang akan memisahkan kamu dengan dunia ini, insya-Allah. Aku li qouli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang cuba saya kongsikan pada hari ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak peringatan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdik. Apa yang cerdik?
Orang yang cerdik, orang yang tak takut mati. Tapi orang cerdik adalah orang yang mempersiapkan diri untuk mati. Jadi macam mana nak mempersiapkan diri untuk mati? Maka jadikanlah hidup kita ni ibadah. Seluruh hidup kita ni ibadah. Jadikan ibadah. Sembahyang tu ibadah. Makan ibadah. Bermain ibadah. Bergaul ibadah. Masuk tandas ibadah. Kita pergi keluar rumah ibadah. Balik rumah ibadah. Semua ibadah. Jadi bila semua dalam keadaan ibadah, insya-Allah mudah-mudahan kita akan menjauhi maksiat, mungkar. Janganlah buat maksiat dah, insya-Allah. Pelan-pelan kita tinggalkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa diha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah sudurha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala sya'ati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wala qala min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa la ta'atik wa la jihad fi sabilik. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah panjang-panjangkan kuliah kita ni.